Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Dalam video ini, kumpulan saya akan membentangkan tugasan berkumpulan kami bagi kursus LMCW 2022, pengurusan dan analitik data. Pensyarah kami bagi set ini ialah Encik Nik Hairi Omar dan saya, Nuha binti Nur Hisham selaku Ketua Kumpulan Kaunseling akan memperkenalkan ahli-ahli saya. Muhammad Syamim Izzat bin Zulisni, Ong Zi Huang, Nur Nadia binti Ridwan dan juga Nurul Izzah Nazriah binti Harry. Tajuk tugasan kami ialah bilangan klien yang mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Hospital Kerajaan bagi tahun 2017. Sebagai pengenalan, masalah kesihatan mental bukanlah sesuatu perkara yang baru bagi seluruh masyarakat dunia. Isu mental dilihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kesan masalah ini juga mampu menjurus kepada sesuatu yang lebih buruk seperti bunuh diri. Tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan pada tahun 2016 mendapati sebanyak 29.2% daripada 4.2 juta penduduk Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah penyakit mental. Kami sebagai pengkaji merasakan masalah mental yang berlaku ini merupakan sesuatu yang serius dan kami tertarik untuk mengkajinya dengan lebih mendalam lagi. Data mentah yang dipilih bagi kajian ini bertajuk bilangan klien yang mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Hospital Kerajaan bagi tahun 2017 yang diperoleh daripada Portal Data Terbuka Malaysia. Kami yakin bahawa pemilihan data ini akan membantu kami menganalisis isu kesihatan mental dengan lebih terperinci. Data yang dipilih merupakan data jenis kuantitatif. Data ini juga terus menumpukan kepada hasil yang jelas dan tepat. Persembahan data adalah dalam bentuk jadual dan sangat mudah untuk kami fahami. Pemilihan data yang jelas dan tepat ini seterusnya akan membantu kami dalam menganalisa data yang berkaitan dengan tajuk yang telah kami pilih. Terdapat 3 objektif kajian. Pertamanya, mengaji statistik bilangan klien yang mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Hospital Kerajaan dari bulan Januari hingga bulan Disember bagi tahun 2017. Keduanya, membandingkan bilangan klien yang mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Hospital Kerajaan di antara negeri semenanjung dan bukan semenanjung pada tahun 2017. Ketiganya, mengenal pasti negeri yang mencatatkan bilangan klien paling rendah dan paling tinggi bagi tahun 2017. Dalam kajian ini, terdapat 2 kaedah akan digunakan untuk menganalisis data, iaitu analisis deskriptif berangka dan analisis deskriptif bergraf. Version SPSS dan Microsoft Excel akan digunakan untuk membentuk graf dan juga membuat analisis data. Analisis deskriptif berangka bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu data seperti min, jumlah, peratusan, nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya. Analisis deskriptif berangka dapat meringkaskan maklumat daripada set data dan mempersembahkan data yang lebih mudah difahami. Analisis deskriptif bergraf membolehkan orang memahami nombor dan data dengan lebih senang dan cepat. Ia dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan menjelaskan arah aliran lebih baik daripada jadual. Beberapa jenis grafik yang digunakan
untuk meringkaskan dan menyusun data seperti plot titik, grafik garis, histogram, catapai, dan box plot. Hasil daripada analisis data berdasarkan objektif pertama, statistik menunjukkan tiada perbezaan yang besar atau ketara daripada bulan Januari hingga Disember tahun 2017. Walau bagaimanapun, pada bulan Mac merupakan bulan yang mencatatkan bilangan klien yang tertinggi iaitu sebanyak 10%, manakala peratusan terendah sepanjang tahun 2017 adalah pada bulan Januari dan Disember iaitu sebanyak 7%. Carta Pi telah digunakan untuk mewakili data ini agar dapat menunjukkan peratusan bilangan klien dengan lebih jelas. Data yang diperoleh daripada negeri-negeri di Semenanjung melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Bagi negeri-negeri di bukan Semenanjung Malaysia pula terdiri daripada negeri Sabah dan negeri Sarawak. Purata bilangan klien tertinggi bagi negeri-negeri di Semenanjung dan negeri-negeri di bukan Semenanjung Malaysia ialah pada bulan Mac, iaitu seramai 232 orang bagi negeri-negeri di Semenanjung dan 252 orang bagi negeri-negeri di bukan Semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, sepanjang tahun 2017, negeri-negeri di Semenanjung Malaysia mencatatkan purata bilangan klien yang tertinggi iaitu sebanyak 2,389 orang berbanding negeri-negeri di bukan Semenanjung Malaysia iaitu sebanyak 1,873 orang. Bagi objektif ini, kami telah menggunakan graf garis untuk mengenal pasti kenaikan dan penurunan trend purata bilangan klien sepanjang tahun. Analisis objektif ketiga adalah untuk mengenal pasti negeri yang mempunyai bilangan klien yang tertinggi dan terendah sepanjang tahun 2017. Setelah mendapatkan jumlah keseluruhan bilangan klien mengikut negeri, kami dapati negeri yang mempunyai bilangan klien yang tertinggi ialah negeri Johor, iaitu seramai 7,795 orang. Dan negeri yang mencatatkan bilangan klien terendah ialah wilayah Persekutuan Putrajaya, iaitu seramai 212 orang. Carta Pi telah dipilih bagi mewakili data-data bagi objektif ini. Secara keseluruhannya, tugasan ini sebenarnya telah memberi pendedahan kepada ahli kumpulan saya tentang bagaimana sesebuah data itu diperoleh dan bagaimana data tersebut diproses dari bentuk yang mentah menjadi bentuk yang lebih tersusun. Dengan kata lain, menjadi data yang mudah dibaca dan diinterpretasi oleh orang lain. Sebagai contoh, Nadia, Izzah dan Zihwang telah mengambil data mentah yang kami pilih dan melakukan analisis terhadapnya menurut objektif kajian. Selain itu, topik tugasan kami adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Ia bukan sahaja telah memberi pendedahan kepada kami, tetapi kepada orang lain juga tentang isu ini yang sering mendapat stigma negatif oleh masyarakat. Hasil daripada tugasan ini berharap dapat menormalisasikan perbincangan tentang kesihatan mental dalam kalangan orang ramai. Akhir sekali, pembahagian kerja telah dibincangkan bersama semua ahli. Tidak lupa juga bahawa pergerakan kerja kami berjalan dengan lancar menurut carta GAN yang telah disertakan dalam kertas kerja. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Seperti yang dipapar, ini merupakan carta GAN bagi tugasan kumpulan kami. Pada minggu pertama dan kedua semester ini, pembentukan kumpulan dilaksanakan. Disebabkan oleh ahli SEM 45 terpaksa terbahagi kepada dua, kumpulan yang dibentuk pada awal SEM terpaksa dibubar dan dibentuk semula.
Pada asalnya, kumpulan kami mempunyai 10 orang ahli dan kini tinggal hanya 5. Seterusnya, minggu kedua hingga ke-6 adalah untuk perbincangan tajuk projek. Kesemua ahli kumpulan bekerjasama dan mencari set-set data mentah untuk dijadikan pilihan tajuk. Akhirnya, kami berbincang bersama-sama dan kami memilih set data bilangan klien yang mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Hospital Kerajaan bagi tahun 2017. Pada minggu ke-6 juga, pembahagian tugas diagihkan bagi penyediaan kertas kerja dan juga laporan akhir. Muhammad Syamim telah memilih untuk menyediakan bahagian pengenalan, sumber data, jenis data dan objektif kajian. Zi Huang, Nadia dan Izzah memilih untuk melaksanakan bahagian metodologi dan analisis data. Zi Huang bertugas untuk objektif pertama, Nadia objektif kedua dan Izzah pula objektif ketiga. Akhirnya, saya, Nuha, pula menyiapkan bahagian rumusan. Pada minggu ke-6 juga, kami mengadakan rundingan bersama Encik Nick secara WhatsApp dengan menyusulkan tajuk, data mentah dan objektif kami. Selepas mendapat persetujuan, kami meneruskan dengan penyediaan kertas kerja, pengurusan data, analisis data dan laporan akhir. Pada minggu ke-11, penghasilan poster dilaksanakan oleh Zi Huang. Semua ahli terlibat dalam rakaman video untuk klip pembentangan dan saya bertugas dalam penyuntingan video. Akhirnya, saya selaku ketua telah mengumpul semua bahan keperluan kursus ini dan memuat naik ke platform UKM Folio. Selesai sudah tugasan berkumpulan kami bagi kursus ini. Terima kasih.